Yang saya muliakan Tuan Imam Ustaz Sayuti, Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi keizinan, peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam masjid untuk menunaikan solat maghrib secara berjamaah, dan seterusnya untuk kita sama-sama menadah telinga mendengar sedikit tazkirah ataupun peringatan daripada kitab tazkirah yang menceritakan tentang hal ehwal kematian yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni kita berada, kalau setengah pendapat mengatakan kita berada di ambang ataupun di ambang kiamat lah, macam tu lah, dengan apa yang berlaku di Baitul Maqdis ataupun di Gaza, di Palestin. Jadi di sana kita melihat saudara-saudara kita yang sedang ditekan, diasap, ditubi-tubi. Dalam masa yang sama mereka berjuang untuk nak mempertahankan tanah air, dan yang lebih penting mempertahankan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Islam di sana akan mendapat kemenangan, insya-Allah. Jadi pada malam ini ataupun sebelum ini kita membicarakan berkaitan dengan tempat mayat atau mayat akan diperlihatkan tempat duduknya, maq'adahu. Mayat ataupun orang yang telah mati, mayat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tempat duduknya nanti di akhirat pada setiap pagi dan petang. Jadi di sana ada menceritakan sedikit berkaitan dengan para syuhada ataupun orang yang mati syahid menegakkan agama Allah, mempertahankan agama Allah di dunia ini. Jadi kita sambung pada tajuk itu yang berkaitan dengan babul ma jaa anna arwah syuhada fil jannah duna arwah ghairihim. Maksudnya tajuk yang menceritakan tentang ruh-ruh para syuhada, mereka yang mati syahid di syurga berbanding dengan mereka yang lain, yakni mereka yang bukan mati syahid. Barangkali ada yang nak mati syahid ni kan, Nabi Gaza kan dah buat persiapan. Semua orang nak mati syahid lah. Kalau boleh ada peluang kita mati syahid lah. Kita kena buat persiapan lah kan. Kita tak boleh tunggu. Maksud saya persiapan dari segi mental dan fizikal kita lah. Mana nak tahu kan. Kalau ada peluang tiba-tiba, takkan kita pergi tanpa persiapan. Baik, ruh para syuhada langsung masuk ke dalam syurga ataupun terus masuk ke dalam syurga sebaik saja gugur ataupun syahid di jalan Allah, sedangkan ruh yang lain tidak. Sebagaimana kita jumpa dalam hadis yang menceritakan kepada kita tentang apa yang kita panggil sebagai fitnah kubur ataupun azab kubur bagi para syuhada ni, cukuplah Nabi kata dengan kilatan mata pedang dia tu, itu sebagai satu azab dah. Jadi apabila dia terbunuh, dia syahid, maka di sini dikatakan terus dimasukkan ke dalam syurga. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang kita baca pada pertemuan yang lepas tu. Dia kata apa? Inna ahadukum idza mata arada alaihi maq'adati bil ghadati wal ashyi in kana min ahli jannah faman in kana min ahli jannah famin ahli jannah wa in kana min ahli nar famin ahli nar fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilaihi yaumil qiyamah. Apabila seseorang itu mati akan ditunjukkan. Jadi berdasarkan kepada hadis tersebut, hadza maq'adaka hatta yab'athaka Allahu ilaihi yaumul qiyamah. Jadi hadis ni Nabi SAW bersabda yang bermaksud inilah tempat dudukmu sehingga Allah bangkitkan kamu untuk menghadapnya ataupun untuk bertemu dengannya pada hari kiamat. Jadi kata-kata ini khusus ditujukan kepada selain daripada mereka yang mati syahid. Maksudnya orang yang mati syahid terus masuk ke dalam syurga, tetapi orang yang tak mati syahid ataupun selain daripada syuhada ni hanya akan ditunjukkan tempatnya. Adapun mengenai mereka yang mati syahid dinyatakan dalam Sahih Muslim daripada Masruq. Dia berkata, pernah kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayat berikut. Ayat apa? Ayat dalam surah Ali Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah bal ahya'un 'inda rabbihim yarzaqun. Yang bermaksud, janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ayat ni selalu kita dengarlah 2-3 hari ni kan, 2-3 minggu sebulan ni. Baik. Siapa yang baca ayat ni? Abu Ubaidah. Tuan-tuan kenal tak? Saya tak kenal, saya cuma nampak topeng. Tapi kalau tuan-tuan kenal, beritahu lah. Dia itu antara ayat yang mereka pegang sungguh-sungguh. Sebab tu mereka gembira berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi menjawab apabila dipertanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud menjawab apabila ditanyakan kepadanya berkaitan dengan ayat tersebut. Maka jawabnya roh mereka berada di dalam perut burung-burung hijau yang mempunyai ayat-ayat yang tergantung pada arash. Burung-burung itu berkeliaran di dalam syurga bila saja mereka mahu. Di sini dia sebut kapan. Burung-burung itu berkeliaran di dalam syurga bila saja yang mereka mahu, kemudian kembali berlindung di dalam sarang-sarang tersebut. Suatu ketika Tuhan menampakkan diri mereka sambil berfirman, apakah kamu sekalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, ingin apa lagi sedangkan kami boleh berkeliaran di dalam syurga sesuka hati. Jadi bagi mereka yang mati syahid ni, jawapan yang diterima mengatakan bahawa roh mereka berada di dalam burung-burung yang mempunyai sarang yang tergantung di arash Allah lah, arash Allah. Jadi burung-burung itu berkeliaran di dalam syurga sebaik saja ataupun bila masa mereka nak terbang lah, ikut suka mereka, kemudian kembali berlindung ke sarang-sarang tersebut lah. Kemudian Allah tanya 3 kali kepada roh mereka, apakah kamu sekalian menginginkan sesuatu? Roh orang yang mati syahid lah, para syuhada ni. Jadi mereka menjawab, kami nak apa lagi sedangkan kami boleh berkeliaran dalam syurga sesuka hati. Allah tanya 3 kali.
Sehingga ketika mereka tahu bahawa akan terus ditanya, maka mereka berkata, Ya Rabb, yuridu an tarada arwahana fi ajsadina hatta naqtala fi sabilik marratan ukhra. Mereka kata, wahai Tuhan, kalau boleh, kalau Allah tanya 3 kali, mereka jawab ni lah. Kali ketiga, mereka kata, kalau lepas ni Allah tanya lagi lah. Baik, jawab siap-siap. Kalau macam tu, Ya Allah, kami ingin kembalikan ruh kami kepada jasad kami, yang ni hidupkan semula lah. Hatta naqtala fi sabil, sehingga kami boleh berjuang dan mati di jalan Allah sekali lagi. Sekali lagi, maksudnya mereka merasakan yang merasa nikmat dah lah dengan mati syahid ni. Jadi kalau boleh nak mati syahid lagi, ialah benda hak dah biasa, memang kita nak try lagi lah kan, yang sedap kan, benda yang seronok, yang sedap macam makan lah. Kalau sedap kita nak pergi try lagi. Kecuali mahal tak pergi dah lah, sekali juga lah kan. Kalau kedai mahal sekali je lah. Tobat tak pergi dah, sampai macam tu, sampai bertobat. Tapi kalau sedap, murah, banyak, tu dia kita ulang. Itu biasalah kan. Tapi ni cerita orang mati syahid ni, dia punya nikmat ni sampai mereka kalau boleh nak mati syahid lagi, nak pergi perang lagi, nak berjuang lagi. Betapa seronok indahnya nikmat orang yang mati syahid ni. Falamma ra'a anna laisa lahum hajatan taraku. Walau bagaimanapun, setelah Allah melihat tidak ada apa-apa hajat pada mereka pun, taraku maksudnya dibiarkanlah, maksudnya Allah tak tunaikanlah. Maksudnya mati sekali sajalah, tapi duduk dalam tu lah. Jadi sekurang-kurangnya dapatlah pengajaran kepada kita kan, bahawa hebatnya mati syahid ini, sehingga kadang-kadang bila sebut pasal Palestin ni, hak tak mayang pun dia pergi takbir, tak langgar-langgar kan. Hak tak tutup aurat pun belah tak macam-macam. Tu sampai macam tu sekali. Tapi rezeki Allah Ta'ala kita tak tahu kan. Kita tak boleh nak kata kat dia, ni sekali lah, kita tak boleh nak menilai, kita tak boleh nak menghukum. Mana tahu, tapi nak cerita kata semangatnya kita untuk mati syahid ni ada. Okey lah. Baik. 5 pertanyaan berkenaan dengan para syuhada, ataupun persoalan lah. Persoalan. Perlu saya katakan di sini, yang kata ni adalah pengarang kitab ni lah, bahawasanya ada 5 perkara yang dipersoalkan orang. Pertama, ada yang bertanya, apa pendapat anda tentang hadis yang anda sebutkan? Sebut hadis apa? Hadis dia berbunyi, ma min ahadin yamurru biqabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fi dunya fayusallimu alaihi illa urfahu warada. Siapa yang melalui, seseorang itu melalui kubur ataupun melewati kubur saudaranya yang mukmin yang dia kenal di dunia, dan dia memberi salam ke atasnya, kepadanya, illa urfahu warad, tidak lain dan maksudnya ruh tadi menjawab. Ruh tadi kenal, illa arafahu warad, dan membalasnya, yakni menjawab salam. Warada maksudnya radda, menjawab salam, membalasnya. Jadi di sini persoalan yang orang tanya ni, ada hadis yang kata bila mana kita lalu di tepi masjid, di tepi kubur kita bagi salam, ruh jawab. Tadi kata ruh ada di burung-burung tu, tu persoalannya orang tanya.
Jadi dia tanya di sini, adakah itu bererti para syuhada masih ada di kuburnya? Kita pergi Mekah, kita pergi ziarah kubur makam syuhada di Uhud dan sebagainya kan? Itu. Kami menjawab, di sini dia tulis kami menjawab. Yang ini pendapat dia lah, pendapat Imam Qurtubi lah. Hadis ini bersifat umum. Hadis yang kata bagi salam tadi dan ruh menjawab salam tadi bersifat umum dan ada takhsis dari hadis yang lainnya. Oleh kerana itu harus difahami bahawa mayat itu adalah selain para syuhada. Maksudnya yang bagi salam tu, yang bagi salam yang mayat jawab salam ni di kubur ni mayat lain secara umumnya lah, dan bukan mayat para syuhada. Adapun ini adalah hadis yang dianggap dhaif. Okey. Itu persoalan yang pertama. Jadi kita boleh jawablah. Kalau tuan-tuan pun keliru, ustaz, saya kata tadi, saya baca tadi duduk dalam, tapi tuan-tuan pernah jumpa hadis yang lain kata bagi salam, kita bagi assalamualaikum ya ahli diyar dan sebagainya, kita bagi salam dekat ni, dekat kubur. Jadi dia ada hadis yang bersifat umum dan ada pengkhususan. Jadi yang tadi ni lebih khususlah, yang berkaitan dengan para syuhada tadi. Baik. Yang kedua, persoalan yang kedua, jika ditanyakan, kata di sini, Imam Malik telah meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik Al-Ansari telah dikhabarkan kepadanya bahawa ayahnya Ka'ab bin Malik pernah bercerita tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama nismatul mu'min, innama nismatul mu'min ta'irun ta'allaqa fi syajaril jannati hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yawma yab'athu. Yang bermaksud, sesungguhnya jiwa orang mukmin adalah burung yang makan di pohon-pohon di dalam syurga sampai Allah mengembalikannya ke tubuhnya pada hari dia dibangkitkannya. Hadis sahih. Hadis sahih. Baik. Cuma dalam, kalau siapa ada kitab lah, ada macam orang muslimat ada kitab Rumi tu, kena tengok balik matan tu lah. Mungkin dia tulis inna saja, tapi bila saya cek balik dia innama nismatul mu'min. Okey, baik. Yang bermaksud jiwa orang mukmin adalah burung yang makan. Jadi dia di persoalan di sini dia kata ini bermaksud roh setiap mukmin berada di syurga lah, berdasarkan hadis tadi ni. Sebab dia kata apa? Hadis sahih ni kata sesungguhnya jiwa orang mukmin adalah burung yang makan di pohon-pohon dalam syurga. Kami menjawab, jawapannya, ahli lughah, ahli bahasa mengatakan bahawa perkataan yang saya baca tadi dalam matan bahasa Arab ta'allaqa, ataupun dalam dia ada dua baris tu, ta'alluqu dengan ta'allaqa. Ahli bahasa kata ni dari segi bahasa, kalau kita baca ta'alluqu dengan dhammah lu, bererti makan lah, sebab tu dia terjemah tadi makan. Bererti ta'kulu, makan lah. Yang berbawa maksud ta'kulu, makan. Sebab tu dia terjemah tadi adalah burung yang makan di pohon-pohon dalam syurga. Adapun kalau ta'allaqu, perkataan tu berbaris fathah di atas, riwayat ini yang lebih banyak, maksudnya banyak hadis yang bawa riwayat yang berbaris atas ta'allaqa ataupun ta'allaqu, artinya berkeliaran, yakni
Burung jiwa orang mukmin adalah burung-burung yang berkeliaran di dalam syurga. Memang begitulah keadaan para syuhada, sedang yang lain tidak. Berdasarkan kepada hadis yang tadi dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran tadi ayat 169 yang kita baca di awal tadi, bal ahya'un 'inda rabbihim yarzuqun. Bahkan mereka itu hidup, yakni orang para syuhada ni dia tak mati, sedangkan mereka itu hidup dan mendapat rezeki. Itu ayat Quran. Yakni mereka hidup di dalam syurga. Jadi kalau kita tengok orang sebab tu depa bila kita tengok yang mana ada video-video yang berkaitan dengan Gaza Palestin ni, hak meninggal tu muka senyum nampak gigi semua kan. Kemudian yang mana yang seorang tu dia kalau tak silap anak dia ke siapa dia kata ayah dia meninggal, dia seronok dia meninggal sebab dah mati syahid. Jadi dah lepas dah, dia kata dia seronok ayah dia dah lepas dah. Jadi dia belum tentu lagi, dia kata macam tu lah. Baik. Dan tidak diberi rezeki kecuali orang yang hidup, barahya tu tadi. Dengan demikian tidak ada yang segera diberi makan dan kenikmatan lainnya kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah. Jadi orang yang mati syahid di jalan Allah ni satu dunia mendoakan. Umat Islam semua mendoakan. Kalau kita baca doa pun kadang-kadang kita baca apa? Minas syuhada iwasqali syuhada kan kita sebut kan. Jadi sentiasa disebut, sentiasa didoakan orang yang mati syahid ni. Dan kesepakatan ijma' dari kesepakatan ulama ataupun ijma' daripada umat ini yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi dalam kitabnya Sirajul Muridin. Itu yang dikatakan oleh dalam kitab Sirajul Muridin. Gitu. Adapun selain yang mati syahid, maksudnya mati dalam keadaan yang lain, keadaannya berbeza, tidak seperti ini, tetapi kuburnya dipenuhi juga dengan kehijauan dan dilapangkan di dalamnya. Itu kita dah biasa jumpa berkaitan dengan hadis-hadis yang berkenaan. Adapun sabda Nabi dalam hadis yang tadi yang saya baca tadi, yang saya kata innama nismatul mu'min tu, dia ulang balik di sini, dia kata adapun sabda Nabi berkaitan dengan nismatul mu'minin, jiwa orang-orang mukmin, dia terjemahkan ataupun dia huraikan kalimah itu. Yang dimaksudkan dengan nismatul mu'minin ini dia terjemahkan sebagai ruh orang mukmin yang mati syahid. Kalau kita terjemah tadi dia kata sesungguhnya jiwa orang mukmin umum, tapi ulama mengkhususkan kepada yang mati syahid. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata selepasnya tu berkatakan hadis tu, hatta yurji'ahullahu ila jasadihi, sehingga Allah kembalikan rohnya ataupun jiwanya ke dalam jasadnya dan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. So itu jawapan kepada persoalan yang kedua yang bertanya tentang jiwa orang mukmin yang ada di dalam syurga tu, yang berkeliaran di dalam syurga tu. Baik, persoalan yang ketiga, jika orang bertanya, ada keterangan bahawa ruh-ruh saling bertemu di langit dan syurga juga ada di langit. Ruh-ruh saling bertemu di langit dan syurga juga ada di langit. Ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang berbunyi, idza dakhala Ramadan futihat abwabal jannah. Kita dah bisa dengar kan hadis itu kan. Ataupun dalam riwayat yang lain disebut futihat abwabus sama. Apabila masuk saja bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga ataupun dibukakan pintu-pintu langit, ataupun pintu-pintu langit terbuka dalam bulan Ramadan. Kami menjawab, jawapannya,
pertemuan roh-roh di langit tidak harus bererti pertemuan di dalam syurga. Kerana roh kaum mukminin selain yang mati syahid, kadang-kadang ada di bumi, kadang-kadang ada di persekitaran kuburnya, dan kadang-kadang ada di langit, tapi bukan di syurga. Bahkan ada yang mengatakan, ni yang mati selain daripada mati syahid, bahkan ada yang mengatakan roh-roh itu mendatangi kuburnya masing-masing setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat roh akan mendatangi kuburnya terus menerus. Ada pendapat. Sebab itu ada juga pendapat yang kata disunnahkan berziarah kubur pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat ataupun pada pagi hari Sabtu, sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama. Sebab tu pendapat ni, ulama yang memegang pendapat ini, sebab tu dia kata sunnah untuk kita ziarah kubur. Sebab roh ni dia tak tentu. Dan cuma pendapat ni, ada pendapat kata pada hari Jumaat tu, ada pendapat. Baik. Ibnu Al-Arabi berkata berdasarkan hadis tentang pelepah kurma. Kalau sebelum ni tuan-tuan ingat, kita pernah jumpa yang Nabi memacakkan pelepah kurma di kubur seorang sahabat tu, sehingga dia selagi mana dia kubur pelepah itu masih belum kering, maksudnya dia belum lagi diazab. Berdasarkan kepada hadis tentang pelepah kurma tu, para ulama berkesimpulan bahawa roh-roh dalam kubur masing-masing ada kemungkinan disiksa ataupun diberi nikmat. Hadis ini lebih jelas dalam soal ini daripada yang dinyatakan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Umar. Maksudnya hadis yang berkaitan dengan pelepah kurma tadi lebih jelas berkaitan dengan azab tadi ataupun nikmat di dalam kubur, berbanding dengan hadis Ibnu Umar yang menceritakan kepada kita tentang dipetunjukkan tempatnya pada pagi dan waktu petang. Yang tadi lebih khusus. Tu yang kita baca pertemuan yang lepas tu. Inna ahadukum idza mata arada alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi. Apabila seorang daripada kamu sekalian meninggal, maka diperlihatkan kepadanya tempat duduknya pagi dan petang. Kerana sekadar diperlihatkan tempat duduk, berarti belum jelas dari mana dia melihat tempat itu. Diperlihatkan kepada rohnya kan. Jadi mungkin rohnya berada di mana-mana, cuma diperlihatkan. Adapun hadis tentang pelepah kurma adalah pasti bahawa mereka disiksa dalam kubur mereka. Demikian pula hadis. Demikianlah yang dinyatakan. Okey. Baik. Saya katakan, dia katakan di sini, bahawa berdasarkan keterangan di atas, boleh jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hadis yang kita kata tadi, bila kita lalu kubur saudara kita yang kita kenal, kita bagi salam tadi. Maksudnya macam ni, dia kata, tidak seorang pun daripada kamu sekalian yang melewati kubur saudaranya yang mukmin yang dia kenal semasa hidup di dunia, yang rohnya tinggal di dalam kuburnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan mayat itu mengenalnya juga dan menjawab salamnya. Jadi dia tidak ada percanggahan. Sebenarnya tidak ada pencegahan berkaitan dengan hadis tersebut, dengan berkaitan dengan roh-roh yang ada di langit, bertemu di langit dan sebagainya tu. Maksudnya walaupun kita kenal, kita bagi salam dan sebagainya, dia tidak berlawanan dengan hadis tersebut. Sebabnya roh tu boleh, sebab dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut roh ni urusan Allah, urusan Allah. Bukannya
sebab dia perkara-perkara ghaib. Sebab para ulama hanya boleh mentafsirkan daripada ayat Quran dan daripada hadis-hadis Nabi SAW sahaja. Jadi benda tu masih lagi kita memulakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, persoalan yang keempat. Tadi 3 orang kan? Yang pertama berkaitan dengan para syuhada yang bagi salam kita bagi salam di kubur. Yang kedua berkaitan dengan roh para syuhada yang berada di syurga ni. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan roh yang saling bertemu di langit. Adakah dia berlawanan dengan hal tadi? Kemudian yang keempat, jika ada yang mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi Matan, "Walladhi nafsi biyadihi law anna rajulan qatala fi sabilillah thumma qatala thumma ahyi wa alayhi dina ma dakhala al-jannah hatta yaqda anhu." Yang bermaksud, demi Allah yang mengenggam jiwaku, demi Allah yang mengenggam jiwaku, sekiranya ada seseorang terbunuh di jalan Allah, lalu dihidupkan kembali, lalu terbunuh lagi, lalu dihidupkan kembali, tapi dia masih mempunyai hutang. Daina bukan dina, dain. Wa alaihi daina. Tapi dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak akan masuk syurga sebelum hutangnya dilunasi. Hadis status hasan. Yang keempat berkaitan dengan persoalan, kalau para syuhada tu pergi berperang, tiba-tiba dia ada hutang, adakah dia dapat nikmat yang sama juga? Sebab tu kita nak buat persediaan api ni, kena settle dululah hutang tu kan. Tak ada hutang. Sebab tu yang nak pergi haji pun para ulama suruh settlekan hutang tu, sebab kita pun tak tahu kan, takut sebab jauh satu dengan urusan haji tu dengan orang kata apa, berjuta orang ada di sana. Baik, ini berkaitan dengan hutang. Jadi ini persoalannya. Ini yang para syuhada ni macam mana? Mereka ni tak kuat pinjaman bank lah. Kan? Sebab kita nak pergi ni, kita ada pinjaman bank. Baik. Ini bererti dia kata, ada sebahagian syuhada yang tidak boleh masuk syurga sejak dia terbunuh dan ruhnya tidak berada di perut burung. Kalau tidak di dalam kubur mereka, maka di mana mereka berada? Jadi persoalan ni dia tanya pasal, dan ada hadis yang kata siapa yang tak settle hutang tak boleh masuk syurga. Jadi mestilah para syuhada ni yang terbunuh ni, yang ada hutang, tak masuk syurga. Jadi di mana mereka ni? Roh-roh mereka ni di mana? Kami menjawab, dia kata, Ibnu Wahab, sebut nama Wahab pula, tuan dengan salah faham. Ibnu Wahab telah meriwayatkan dengan isnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, orang-orang yang mati syahid ada di tepi sebuah sungai yang kemilau di pintu syurga yang bercahaya. Rezekinya datang kepada mereka dari dalam syurga pagi dan petang. Tadi juga hadis ni status dia hadis hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i. Barangkali, ini huraian, mereka ini yang dimasukkan dengan para syuhada yang terhalang oleh hak-hak manusia yang belum mereka tunaikan, kerana yang dimasukkan hutang belum
tentu bukan yang berupa harta sahaja sebagaimana akan diterangkan lanjut lagi. Jadi dia kata di sini syuhada tadi yang dikatakan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai tadi, dia kata orang-orang yang mati syahid ada di tepi sungai ni, mereka ni lah yang mati syahid, tapi ada lagi hak-hak manusia lain yang belum ditunaikan. Jadi mereka tak masuk dalam syurga lagi, tapi berada di pintu syurga ataupun di tepi sungai di pintu syurga. Duduk tepi pintu pun pada dah lah kan. Kalau kita lah kan, kalau kita pun rasa gitu lah kan. Tapi biasa duduk tepi pintu nak masuk lah. Betul tak? Duduk asak-asak sikit nak masuk. Di dunia boleh duduk asak-asak. Baik. Oleh kerana itu para ulama kita mengatakan keadaan para syuhada itu tidak sama. Jadi para syuhada, orang yang mati syahid ni, keadaan mereka tak sama. Mereka bertingkat-tingkat dan ada tempat tinggalnya pun berbeza-beza. Maksudnya tak boleh pukul sama. Tapi semuanya diberi rezeki, yakni nikmat. Di atas telah disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa mati kerana sakit, dia mati syahid, dia diberi rezeki dari syurga pagi dan petang. Macam kita jumpa hari ni mati sebab dengan sakit dan sebagainya kan. Baik. Jadi hadis syahid ni pun ada tingkatan-tingkatannya. Hadis ini adalah nas yang membuktikan bahawa para syuhada bermacam-macam dan berbeza-beza mengikut keadaan masing-masing. Akan dibahaskan lanjut nanti, dia kata. Sampai situ lah dia kata kat sini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut insya-Allah. Maksudnya ada bab yang akan kita jumpa nantilah lepas ni. Okey. Jadi maksudnya soalan yang keempat tadi, kalau kita orang yang berhutang ni macam mana, ataupun para syuhada yang berhutang ni macam mana, so ada kita jawab kata memang ada syuhada ni ada tingkatan-tingkatan dia, semua tak sama, tapi masih lagi diberi nikmat rezeki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran tadi. Baik, persoalan yang kelima. Sampai kelima lah. Jika ada orang berkata, Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Umamah, dia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, saya baca maksud sini ya. Panjang ni. Seorang yang mati syahid di laut, seorang yang mati syahid di laut sama dengan dua orang mati syahid di darat. Orang yang tenggelam di laut bagaikan orang yang mati berlumuran darah di darat. Berada di antara dua gelombang di laut adalah seperti halnya orang yang menempuh perjalanan ke seluruh dunia demi mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat maut untuk mencabut ruh-ruh, kecuali ruh orang yang mati syahid di laut. Maka Allah sendiri melakukannya. Dia mengampuni semua dosa orang mati syahid di darat selain yang berhutang. Adapun orang yang mati syahid di laut, Allah mengampuni seluruh dosanya termasuk hutangnya. Okey, baik. Jadi hadis ni hadis yang dhaif lah, ada dhaif jiddah di sini ya. Tapi dia ada dalam kitab ni, kita baca juga lah untuk kita mendengar hadis ini. Sekurang-kurangnya kita pernah mendengar hadis inilah. Orang yang mati syahid di laut ni sama mati syahid di darat. Maksudnya apa? Di laut ni dua kali lebih kurang. Dua ni sebuah satu lah, lebih kurang macam tu lah. Sebab teruknya mati syahid ni, sebab dia berada bertaruh nyawa di dalam gelombang ni. Gelombang laut ni dengan lemah lagi, dengan tak di nyawa lagi kan, dengan duduk kapal-kapal lagi. Jadi dia teruk sikit berbanding dengan
yang mati di darat. Jadi yang mati di darat ni Allah suruh malaikat maut, Allah menugaskan malaikat maut untuk mencabut roh. Tetapi orang yang mati syahid di laut, dikatakan di sini Allah sendiri yang mencabutnya, roh tadi. Kemudian dikatakan lagi, Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid di darat selain yang berhutang. Tetapi orang yang mati syahid di laut, Allah mengampunkan seluruh dosanya termasuk hutang. Baik, ini persoalan kalau orang tanya, bukankah ini bererti ada syuhada yang tidak diampuni dosanya, iaitu ada yang berhutang? Maksudnya yang mati syahid di darat, Allah akan ampunkan dosanya kecuali hutang. Kami jawab, ni dia kata dia jawab. Hutang jika diambil seseorang kerana suatu hak yang wajib dibela, maksudnya dia berhutang disebabkan kewajipan, dia perlu menunaikan kewajipan dia. Antaranya hidup, nak makan tak cukup, ada kesulitan, hidup melarat, jadi dia terpaksa berhutang untuk menunaikan kewajipan dia ni, lalu meninggal dalam keadaan belum boleh melunasi ataupun membayar hutangnya, maka Allah Ta'ala tidak akan menahannya dari syurga, insya-Allah, baik dia mati syahid ataupun bukan. Maksudnya di sini pendapat ni dia kata yang tak mati syahid pun boleh masuk syurga, yang mati syahid lagilah boleh masuk syurga walaupun dia berhutang, tapi hutangnya itu kerana untuk nak memenuhi tuntutan ataupun kewajipannya. Kerana dia kata di sini alasannya kerana menjadi kewajipan pemerintah untuk melunasi hutang orang seperti itu. Sebab orang miskin, orang yang tak mampu, tanggungjawab siapa? Tanggungjawab pemerintah. Pemerintah ni berat sikit bila jadi pemerintah. Dia kena memastikan semua orang yang di bawahnya tu mendapat hak yang adil, hak yang secukupnya, mendapat mendapat kita kata apa, dilindungi, memenuhi keperluan ataupun kewajipannya. Dalam hal ini sabda Nabi SAW, man taraka dainan aw dhiya'an fa'ala Allah wa rasulihi, wa man taraka malan faliwarathatihi fa in lam yuaddi anhu sultan fa inna Allah Ta'ala yaqdi anhu wa yurdi khasmahu. Yang bermaksud, yang hadis sahih, barang siapa mati meninggalkan suatu hutang ataupun tanggungan, maka kewajipannya menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Barang siapa mati meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Jika hutang itu tidak dilunasi oleh pemerintah, maka Allah akan melunasinya dan menjadikan penagihnya redha. Hadis sahih Bukhari 2297. Maksudnya di sini kalau kita faham, orang yang berhutang disebabkan perlu keperluan, satu keperluan, bukan dia hutang dengan sebab untuk dia untuk memenuhi kehendak saya, tapi keperluan. Kita tahu kan, ada antara keperluan dan juga kehendak. Kehendak ni apa yang kita mau, keperluan ni apa yang kita perlu. Kadang-kadang kita perlu benda yang kita mau tu tak perlu pun sebenarnya, nafsu sahaja. Baik, selain itu ada dalil lain meriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunahnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud hutang itu akan ditagih, atau perkara yang ditagih dari penghutangnya apabila dia telah mati, maksudnya kena tunaikan, ditagih pada hari kiamat, kecuali orang yang berhutang kerana 3 keadaan. Ini hadis Nabi.
Pertama, orang yang lemah kekuatannya di jalan Allah lalu dia berhutang untuk memperkuat dirinya dalam menghadapi musuh Allah dan musuh-musuhnya. Jadi dia terlalu lemah, jadi dia nak di jalan Allah, dia terpaksa berhutang untuk nak bagi dia kuat menghadapi musuh. So di kala itu dia boleh berhutang dan tak akan dituntut. Yang kedua, orang yang menanggung seorang Muslim lainnya, yang kata tak boleh dituntut tu satu pendapat lah. Mungkin ada pendapat lain sebab hadis ni hadis lemah sikit lah. Yang kedua, orang yang menanggung seorang Muslim lainnya yang meninggal dunia, dia tidak mempunyai apa-apa untuk dijadikan pembungkus ataupun kapan dan penutup mayat tadi kecuali dengan hutang. Jadi orang ni mungkin kawan dia meninggal dunia, dia yang menguruskan, dia pun tak ada harta, dia terpaksa hutang sebab nak uruskan jenazah tadi. Dan yang ketiga, orang yang khawatir dirinya membujang, maka dia menikah kerana takut terhadap keselamatan agamanya. Dia takut dia buat maksiat dan sebagainya, maka sesungguhnya Allah akan melunasi hutang mereka pada hari kiamat. Orang yang nak nikah pun tak ada dia boleh berhutang. Bukan nikah lain, yang belum nikah lagi, maksudnya yang mungkin ialah bila kita nak tak kahwin ni, kadang-kadang godaan nafsu dan sebagainya kan. Nak puasa pun tak larat nak puasa lah kan. Dia terpaksa nak kahwin juga, hutang boleh. Sebab itu ada satu, saya dulu ada pernah bincang tentang kahwin buat loan ke macam mana, saya tak ingat lah tu. Sebab nak mengelakkan daripada mungkin umat daripada melakukan penzinaan dan sebagainya, jadi lebih kita bagi lepas kahwin lah. Jadi hutang ni tidak akan dituntut. Ini salah satu pendapat lah yang kata tak tuntut ni. Sebab dia kata di ujung ni Nabi SAW kata, maka sesungguhnya Allah akan melunasi hutang mereka pada hari kiamat. Dengar tuan-tuan pergi buat senedul pula, kata tak mau bayar. Abang tadi hadis Nabi dalam tu kan. Setengah pendapat je. Nanti aku cerita lain, itu bab fiqah. Bab fiqah kena rujuk orang yang lebih alim. Baik, kita berhenti kat situ dulu. Ada lagi ni sebenarnya panjang lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepada kita untuk bertemu dan menyambung lagi kitab yang kita baca ni, tajuk yang kita baca ni, dan apa yang telah pun kita baca pada malam ini. Sedikit sebanyak kita dapatlah maklumat, info berkaitan dengan para syuhada ni, yang mana kita sekarang ni pun sedang dikelilingi dengan berita-berita berkaitan dengan orang yang mati syahid dan sebagainya. Jadi inilah keadaan-keadaan yang mereka lalui. Mudah-mudahan sebab itulah kita kalau boleh kita bagilah sumbangan-sumbangan dan sebagainya kepada mana-mana badan yang boleh mampu menyampaikan sumbangan kita ni kepada mereka-mereka yang memerlukan di sana lah. Mudah-mudahan dengan sumbangan tersebut dapatlah meringankan mereka dan melunasilah hutang-hutang yang barangkali mereka ada, supaya mereka dapat dimasukkan ke dalam syurga tanpa ada sekatan lagi lah. Wallahu a'lam. Okey, itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.